Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa talkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasana tamassak bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtiga wajillah qurbihi wa sawabihi ila hadrat sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah alaihi wasallam khususan ila ruhil imam habib salim min Allah bi rahmasyatiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa man amara hadzal makan sabiqan wal hikan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi inna Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yaskunuhul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita sambung kembali pengajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Sirah Nabawiyah, karya daripada Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, insyaallah. Dan kita masuk pada bahagian kedua daripada agama orang Arab, ya. Muka surat 46 kalau saya. Betul ya? Muka surat 46 yang kedua. Mula-mula kebanyakan orang Arab menyahut seruhan Nabi Ismail alaihissalam. Agama majoriti penduduk Arab adalah beragama agama Nabi Ismail dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid. Maka ketika Nabi Ismail mengajak mereka untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, mereka orang Arab ikut apa yang didakwahkan, diajak oleh Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi dengan berlalunya masa dan zaman, sehinggalah lahir seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah orang yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah, ke negara Hijaz. Untuk yang kedua, selepas Amr bin Luhai ini membawa berhala, berlakulah banyak banyak pertentangan, percanggahan antara agama tauhid dan agama syirik. Agama banyak sangat khurafat di sana, cerita-cerita atau ajaran-ajaran yang mereka reka-reka ikut akal fikiran mereka. Yang kedua, mengenai agama orang Arab ini bermula daripada masa penjajahan Rom ke atas Palestin. Palestin merupakan negara Anbiya, negara para nabi. Dan masa itu dijajah oleh Nebukadnezar. Ketika dijajah oleh tentara Rom, Palestin di bawah pimpinan di bawah pimpinan mereka perang Rom bernama pimpinan Panglima Perang, daripada Rom bernama Batas pada tahun 70 Masihi. Akibat tekanan oleh tentara Rom terhadap orang Yahudi serta pemusnahan haikal mereka. Haikal ni rumah ibadah mereka. Banyak kabilah Yahudi yang terpaksa berhijrah ke Hijaz. Yahudi yakni keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam, adik-beradik Nabi Yusuf. Kan ada Yusuf, ada Benyamin, ada Yahuda juga. Yahuda tu nanti keturunannya jadi Yahudi. Dan juga Nabi Yakub itu sendiri adalah orang yang pertama dipanggil Israel. Israel ni maksudnya apa? Israel, ya Isra itu hamba, Il tu Allah, hamba Allah. Siapa dia Israel ni? Nabi Yakub. Ayah daripada
Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita itu versi kita lah, Israel. Kalau kita baca-baca kitab yang Arab ni, bahasa Arab, Isra tu nama Abdun dan Il tu Allah, Abdullah. Kalau mereka ya Israel, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi versi Yahudi atau versi Zionis, mereka maknai Israel lain. Walaupun di Taurat itu sendiri bahasa apa? Hebrew ya. Bahasa Ibrani yani. Bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Allah. Tapi menurut Zionis, Israel adalah orang yang mengalahkan Allah, orang mengalahkan Tuhan. Jadi bukan hamba Allah, tapi orang mengalahkan Tuhan. Sebab versi mereka, versi Zionis ni, ceritanya kenapa boleh dinamakan Israel, kemudian kenapa dinamakan Israel versi mereka. Dikatakan satu hari ini Tuhan ni, ya bukan Allah sebetulnya, ya mereka anggap Tuhan. Tuhan tu turun ke bumi berbentuk manusia. Datang, Waalaikumsalam. Jadi Tuhan tu bentuk manusia turun ke bumi, dan dia datang menemui Nabi Yakub. Menemui Nabi Yakub alaihissalam. Ketika jumpa Nabi Yakub alaihissalam, akhirnya Tuhan sendiri yang bentuk manusia sudah menantang untuk bergusti. Diajak bergusti Nabi Yakub ni. Jadi ada Tuhan bergusti dengan nabinya. Ya Allah alam, macam mana cerita dia, mungkin buat cabaran atau macam mana ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang menang Nabi Yakub. Nabi Yakub ni mematahkan paha Tuhan tu. Pak ya, ini cerita dia lah, yang kita tak percaya, tak beriman. Israel ya hamba Allah, bukan. Akhirnya ketika Tuhan tu patah pahanya, maka Tuhan tu berkata, sekarang awak bukan dikenang dengan apa nama Yakub, tapi awak akan lebih dikenal Israel. Israel adalah orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Oleh sampai sekarang Zionis keyakinan seperti ini, dia berkeyakinan ya, selepas daripada moyang mereka istilahnya didoktrinkan ya, diajarkan kepada cucu-cucu mereka, berkeyakinan bahawa Tuhan tu boleh kalah. Oleh sebab itu sampai sekarang mereka berbuat amalan-amalan yang membuat murka Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh ni riba haram, mereka berbondong-bondong buat riba. Jom buat riba kat mana-mana. Kita nak tahu Tuhan tu pernah kalah satu kali, pasti dia juga boleh kalah kedua kali atau ketiga kali. Jadi memang ditentang lah. Oleh itu agama Zionis ni bukan Yahudi sebetulnya. Yahuda tu pengikut Nabi Yakub, ya agama tauhid juga. Tapi mereka banyak menyeleweng sudah. Banyak meleweng. Alhasil yang kita baca ni, Yahudi masa ni adalah Yahudi yang masih betul lagi lah, masih bertauhid. Masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sekarang ni sudah nama je Yahudi, tapi bukan Yahudi pun itu sebab ada Yahuda, dan cerita dia nanti panjang para anbiya. Nabi Yusuf pun anak dia, keturunan dia ramai yang menjadi nabi. Termasuk Nabi Dawud juga keturunan Nabi Yusuf. Akibat tekanan oleh tentara Rom terhadap orang Yahudi serta pemusnahan haikal, yakni tempat ibadah, banyak kabilah Yahudi yang berhijrah ke Hijaz. Kenapa mereka memilih Hijaz? Kerana di Taurat, di kitab mereka dituliskan ada Nabi akhir zaman, dan Nabi ini membawa kemenangan yang abadi nantinya sampai kiamat. Akhirnya mereka ke Hijaz. Mereka menetap di Yasrib. Yasrib ni mana? Yasrib ni Madinah. Yasrib adalah perkampungan atau kawasan yang banyak tumbuhan kurma, yang sekarang kita lebih kenal Madinah. Memang Nabi akan singgah atau menetap di Madinah kan akhirnya. Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah. Juga mereka ada yang di Khaybar dan Taimah. Kemudian harapan mereka bukan sekat menunggu Nabi akhir zaman, tapi harapan mereka adalah mengharap keturunan mereka lah yang menjadi Nabi akhir zaman. Jadi kalau kita duduk negara Yasrib ni, kalau kata mereka, kalau kita duduk negara Yasrib, maka nanti terlahirlah anak cucu kita, cucu cicit kita lahir di sini. Siapa tahu salah satu daripada cucu cicit kita nantinya itulah yang menjadi Nabi akhir zaman.
Lala sekali bukan. Kemudian di situ menumbuhkan kampung-kampung, benteng dan kubu. Buat benteng sebab dulu memang ada musuh selalu. Lalu agama Yahudi mulai tersebar dalam kalangan sebagian orang Arab melalui dakwah yang dijalankan oleh imigran-imigran Yahudi ini. Alhasil Yahudi terhalau terhalau daripada negeri Palestin, Babylon, dan Iraq apa semua. Ini 3 kali sebenarnya mereka terhalau. Nebukadnezar itu 3 kali menyerang. Lala sekali dihancurkan semua. Yang terbaki hanya dinding ratapan tu. Kalau kita tengok di Palestin kan selalu apa? Bleeding wall. Apa building wall? Building wall. Itu dia. Yang baki sikit saja. Itu yang menjadi kenangan daripada Yahudi. Jadi mereka meratap di sana, mengenang apa semua, dan masih dalam nak bina balik lah. Bina balik kuil Salomon gitu kan, kuil Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ini menjadikan agama Yahudi turut sama berperanan mempengaruhi kedudukan politik sebelum munculnya agama Islam dan semasa zaman awal kelahiran Islam. Semasa kedatangan Islam, kabilah-kabilah Yahudi yang paling masyhur waktu itu ialah ini kabilah Yahudi di Madinah adalah Khaybar, Mustalik, Quraidah dan Qainuqa. Ini nantinya menjadi pengkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyamhudi menyebut dalam kitabnya Wafaul Wafa halaman 116 bahawa bilangan kabilah Yahudi waktu itu di zaman Rasulullah, di zaman Islam melebihi 20 kabilah. Setiap kabilah itu wallahu a'lam berapa perkampungan lah. Satu kabilah keluarga besar. Agama Yahudi masuk ke Yaman pula melalui usaha yang dijalankan oleh Tabban Asad Abi Karib. Tabban Asad Abi Karib ni mula-mula dia beragama Majusi kan. Dia adalah pemimpin Yaman yang hari itu kita kongsikan. Dia adalah pemimpin Yaman. Kemudian sebab seorang raja ni suka menjelajah kan? Suka menjelajah, suka menjajah juga. Jadi memperluas kekuasaan dia. Akhirnya mereka jalan ke Yasrib dan tengok orang Yasrib pun tak dapat melawan. Dia biarkan anak dia, anak Tabban Asad ni tinggal di Yasrib. Lala sekali anak dia buat hal dibunuh oleh penduduk Yasrib yang hari itu kan. Akhirnya selepas dibunuh, Tabban Asad nak bumi hanguskan Yasrib, tapi lala sekali dia beri makan, diberi apa oleh padri-padri Yahudi. Pelik juga Tabban Asad. Ini ajaran apa seperti ini? Aku nak serang kalian, tapi kalian buat baik kepada saya. Kami adalah dijelaskan Yahudi. Akhirnya pada saat itulah ini agama yang betul dibawa padri, 2 orang padri ke Yaman. Ke Yaman. Pada asalnya dia pergi ke Yasrib sebagai seorang pejuang. Pejuang ni maksudnya penjajah juga kan. Di sana dia telah memeluk agama Yahudi. Selepas jumpa 2 padri tadi, apabila kembali ke Yaman, dia membawa bersamanya seorang pendeta Yahudi daripada Bani Quraidah. Yang sebelumnya ada dua orang pendeta. Dengan itu agama Yahudi mula melebarkan pengaruhnya. Selepas kematian Tabban, sampailah mati Tabban ini. Jadi otomatik lah kalau raja dah beragama, maknanya rakyat akan dipaksa untuk mengikut agama raja. Itu juga yang berlaku pada Fir'aun, kepada Namrud. Bila Fir'aun dah mengaku Tuhan, yang rakyat tak boleh menyembah selain Fir'aun, dia kena sembah Fir'aun sudah. Itu yang berlaku negara-negara sampai sekarang. Bila pemimpin negara memang sangat fanatik dengan satu agama, yang akan dijadikan agama itu di negaranya. Kalau Kristian contoh di Filipina kan. Filipina kan mula-mula kan Islam. Islam. Lepas tu Spain kan. Spain yang menjajah mereka, Kristian yang menguasai, semua dibantai. Sama dengan Mekah juga. Mekah mula-mula dulu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Maliki, Hanafi kan. Ada empat madhab, ada tempat dia, ada kelas dia di kawasan Kaabah tadi. Ketika Abdul Wahab tu bekerjasama dengan King Saud, akhirnya dirubah menjadi akidah Abdul Wahab tadi. Muhammad bin Abdul Wahab anak dia.
Kalau sekarang Muhammad bin Salman, akidah baru sudah. Bukan Wahab lagi, sekarang lebih teruk lagi. Akidah lagi bebas. Kalau dulu tapi nama Nabi Muhammad masalahnya. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan, banyak yang dibantai. Orang-orang ahli sunnah dulu yang masa mula-mula kerajaan Saudi dikuasai King Saud ni, memang ramai yang dibunuh, dihalau, ada yang keluar. Ada yang sembunyi sudah, dakwahnya tak boleh terang-terangan. Sama dengan sekarang, ada masanya masing-masing. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab, sekarang Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman sudah. Siapa yang kira menegur dia atau menyalahkan dia, masuk penjara. Ini dah start tahun 2018, sebelum Covid lagi. Kalau mengatakan kemaksiatan sudah merajalela, boleh masuk ke tanah haram, ini tak boleh berlaku, memang kena tangkap kalau cakap je. Akidahnya lagi ni. Sudah hampir, semakin hampirlah menuju kiamat ya. Baik. Jadi akhirnya Tabban bin Asad sendiri meninggal ya, mati. Dengan itu agama Yahudi melebarkan. Selepas kematian Tabban, dia seorang raja yang beragama Yahudi ini, akhirnya dia mati juga. Yaman diperintah oleh anaknya Yusuf Zunwas. Yusuf Zunwas sudah berlainan akidah dengan ayah dia. Kalau ayah dia sangat patuh dengan padri dia. Kalau Zunwas ini lebih terpengaruh dengan ramalan-ramalan bintang sudah. Ramalan bintang, kemudian tengok nasib awak ni alhasil kalau nak perang tengok ramalan, bukan tengok kitab suci. Akhirnya dia penasihat dia semuanya adalah penyihir. Penyihir kan, bomo-bomo macam tu, kahin. Dia telah menyerang orang Kristian Najran dan menyeru mereka supaya memeluk agama Yahudi. Cerita dia, Zunwas ni, agama Yahudi memiliki satu penasihat penyihir kan. Selepas penyihir ni dah tua, penyihir yang hebat ni dah tua, akhirnya penyihir ni mengatakan, wahai raja, saya dah tua, sekejap lagi ni saya mati, kena ada penerus saya. Jadi raja kena pilih anak-anak muda yang boleh saya jadikan anak murid, supaya meneruskan kerja saya ni, menjadi penasihat para raja berikutnya. Akhirnya dipilihlah seorang pemuda tadi kan, seorang pemuda. Ingatlah cerita ini dalam kitab dalam surah Al-Quran kan, Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj, Kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Itu yang cerita yang pembantaian oleh Zunwas kepada orang-orang Kristian. Ya, cerita dia, Zunwas ni kononnya nak regenerasi penyihir lah. Lala sekali anak muda yang terpilih tadi, ketika belajar kat rumah penyihir, dia ternampak satu rumah ni ramai juga orang mengaji. Rumah siapa? Rumah orang Kristian. Seorang padri Kristian. Akhirnya dia masuk ajaran dia, ajaran baru sudah. Yahudi kan lepas tu ada Nabi Isa AS kan. Akhirnya dia lebih tertarik kepada Nabi Isa AS ini. Ketika belajar di padri Kristian, dia akan lambat datang ke rumah penyihir tadi. Akhirnya dia kena hukum di sana. Boleh faham? Jadi dia ada rumah dia, ada rumah padri Kristian, ada rumah penyihir. Dia nak pergi sekolah sihir, Harry Potter kan. Itu kan sekolah sihir. Ya memang ada kan sekolah sihir ni sebetulnya di bawah kursi atau singgasana Nabi Sulaiman, yang dikeluarkan buku-buku sihir yang Nabi Sulaiman tangkap semua Nabi Sulaiman, tapi tak bakar. Disimpan. Akhirnya syaitan tunjuk dalam tu banyak ajaran Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tak mengajarkan sihir. Akhirnya orang Yahudi pun penyihir-penyihir macam silap mata David Copperfield nama dia? Copperfield tu. Ya, itu macam-macam tu lah. Itu termasuk belajar daripada buku tu lah. Termasuk daripada buku ni. Akhirnya pemuda ni pergi ke rumah padri Kristian, belajar dulu. Sebab belajar di sini, Nabi Isa, mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati, orang buta boleh celik kan, kemudian orang sakit boleh sembuh. Akhirnya dia pun yakin dengan tak ada kezaliman. Ini Zunwas mula zalim sudah. Sebab yang tak zalim tu ayah dia, Tabban tadi. Keturunan dah berubah kan selalunya. Akhirnya pergi ke Yahudi, ke penyihir, dilambat.
dia kena hukum. Kena hukum, balik juga dia singgah lagi, lambat lagi kat rumah, kena hukum oleh mak bapak dia menghukum dia sebab lambat balik. Penyihir pun menghukum dia sebab datang lambat. Akhirnya esok hari dia datang kat Badri, macam mana ni, saya kena hukum hari-hari ni, tak larat juga, tapi saya nak belajar kepada awak. Cakap macam ni je. Kalau awak kena datang lambat kat penyihir, awak cakap mak ayah saya yang tahan, jadi lambat sebab mak ayah. Kalau datang kalau mak ayah marah, guru saya tahan, macam tu. Padahal dia nak belajar agama tauhid. Dihukum cara apa, Ustaz? Apa dia? Dihukum cara apa? Wallahualam. Dia mungkin dicambuk, di rotan. Wallahualam, penyihir ya. Mungkin kalau tengok Harry Potter, apa hukuman dia? Saya tak tengok. Kan penyihir mungkin hukuman dia apa, digantung macam tu. Wallahualam macam tu. Hukuman dia. Lalas sekali ketika pemuda ini dah ada ilmu kan, akhirnya dia diperkenankan untuk datang ke kerajaan, datang jumpa orang besar lah. Bertepatan masa itu ada seorang menteri raja ni, dia buta kalau tak silap. Ada buta. Sebelum tu budak ni pun pernah menyingkirkan satu dabbah besar, satu binatang besar di jalan yang menghalau atau menghalangi orang nak lalu. Akhirnya dengan bacaan dia binatang ni boleh tertepis atau boleh lari macam tu. Akhirnya jalan tu boleh lalu orang-orang kampung. Ini hebat budak ni. Kemudian ni hebat, ni ada kesaktian istilahnya. Akhirnya orang tempatan sana ada yang anaknya sakit disembuhkan oleh pemuda ni. Tapi ilmunya bukan daripada penyihir, tapi daripada padri Kristian. Lalas sekali menteri, salah satu menteri raja ni, anggaplah menteri kan, ada yang buta masa buta. Akhirnya siapa yang boleh mengobati saya? Terdengarlah pemuda ni. Akhirnya dia obati menteri ni. Dikatakan, wahai menteri, bila awak nak sembuh, awak kena iman kepada Tuhan yang Esa, Allah SWT. InsyaAllah awak sembuh. Akhirnya diusap matanya, dia menjadi tauhid, agama tauhid. Akhirnya dia nampak. Ketika menteri ni menghadap raja, pelik raja, bila masa engkau boleh nampak ni? Engkau kan buta. Tapi otak dia tak buta kan. Orang kadang buta ni tapi otak dia tajam istilahnya. Dia pandangan basirah dia tajam. Akhirnya raja tu berkata, siapa yang menyembuhkan? Anak muda tu. Akhirnya anak muda tu dipanggil. Sebab kan ditanya, ini anak murid engkau wahai penyihir? Ya, anak murid saya. Tapi saya tak pernah pun bagi mantra untuk obati orang buta. Maknanya ni ada guru selain saya. Akhirnya anak muda pun jujur. Bahasanya dia memang ilmu tu bukan daripada dia. Dia beragama tauhid. Ada agama tauhid, tanya menteri balik, kau agama dia juga? Akhirnya menteri tu, ya menteri. Kan suruh balik agama yang semula. Dia tak nak dibunuh menteri ni. Akhirnya anak muda ni yang suruh tunjuk kepada gurunya. Siapa guru dia? Tak mengaku dia. Tak mengaku, tapi diselidik-selidik kan ada bagian CIA, FBI apa semua macam-macam ni. Jadi dia terjumpa lah dia punya guru tu. Diheret gurunya, kemudian ditanya juga agama apa? Awak agama apa? Nasrani. Nasrani kan pelik di sana, Yaman kan orang Yahudi masa tu. Yahudi yang dah menyeleweng lah. Lalu sekali dibunuh gurunya. Anak muda ni tak boleh dibunuh, tak dapat dibunuh. Sebab kenapa? Anak muda ni kalau nak bunuh depan raja, dia tak diperkenankan. Akhirnya dia disuruh bawa ke laut. Bawalah ke laut je, tenggelamkan kat sana. Jadi dibawa ke tengah laut, terbalik dia punya kapal. Tapi lalas sekali budak ni yang selamat. Yang bawa dia yang mati semua. Selepas dia selamat, dia balik kat raja. Bukan lari kat tempat lain, dia balik kat raja. Kau hidup lagi kau? Pelik raja dia kan. Akhirnya, ini mungkin air tak boleh, kena bawa ke atas bukit. Akhirnya bawa pasukan yang diperintah oleh raja ni bawa ke atas bukit, nak dicampak. Lalu sekali nak campak, yang terjatuh semua, mungkin ditolak malaikat apa semua. Budak ni selamat. Akhirnya balik lagi kat raja dia. Ketika balik ke raja, tak mati lagi ya kan. Ini akhirnya anak muda ni, raja, kalau awak nak membunuh saya, ada caranya, saya bagi tahu.
Ya, bunuh saya di hadapan orang ramai. Orang ramai, rakyat tu suruh berhimpun, kemudian baru bunuh saya nanti. Macam mana nak bunuh? Ikat saya satu pokok, ada satu ni pohon, kemudian panah saya. Akhirnya betul dikumpulkan rakyat 20,000, 30,000 orang macam tu, tengok kejadian ni. Dia dipanah oleh raja ni sekali tak mati. Lala sekali, kenapa tak mati ni? Kata engkau cara nak membunuh kau. Akhirnya dikatakan, ucapkan kalimat dengan menyebut nama Allah. Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yani dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Panah baru mati. Dia tak nak. Dia panah lagi 2 kali. Tak mati. Sebut, kalau tak sebut tak akan mati saya. Akhirnya Bismillahi dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini, dipanah mati. Alah sekali tahulah 20-30 ribu orang ni tahu bahasanya raja ni bukan seorang raja yang betul. Yang betul adalah Tuhan pemuda ni. Sebab tak ada kemampuan nak membunuh pemuda. Lala sekali 20 sampai 30 ribu masuk Kristian semua. Ya, ketika masuk Kristian semua, murka raja ni. Akhirnya mereka semua dibunuh. 20-30 ribu dibunuh, dimasukkan dalam parit api tadi. Di sana nanti ada seorang perempuan yang tengah mendokong membawa baby tadi kan. Ada bawa baby, kemudian mak dia nak masuk ni, ini nak balik agama tu ke atau kita nak terus je masuk. Akhirnya baby tu cakap, ibu jangan risau, ibu masuk, kita masuk surga sama-sama. Ini anak termasuk baby yang boleh cakap ketika kejadian Al-Ukhdud tadi. Akhirnya selepas 30 ini dibunuh, tak terima pihak Kristian daripada Rom. Yang Roma kan agama Kristian. Kemudian daripada Utopia. Ini nanti Abraha lah datang kat sana nanti. Abraha akhirnya menyerang negeri Yaman. Sebab kenapa? Mereka membantai rakyat yang beragama seagama mereka. Akhirnya diserang. Ya, ini yang dimaksud daripada Zunuwas ni. Dia telah menyerang orang Kristian Najran dan menyeru mereka supaya memeluk agama Yahudi. Dipaksa balik. Disebabkan keengganan orang Kristian itu menyahut seruannya, dia telah menggali beberapa batang parit dan menyalakan api di dalamnya. Kemudian orang Kristian itu dibakar dalam parit tersebut. Tindakan ini dikenakan tanpa mengira sama ada lelaki, wanita, kanak-kanak maupun golongan tua. Semua dimasukkan dalam parit api tadi. Dikatakan bahawa mereka yang terbunuh dalam peristiwa itu berjumlah kira-kira 20 hingga 30 ribu orang. Bukan 20 orang, 20 ribu sampai 30 ribu. Peristiwa itu berlaku pada bulan Oktober tahun 523 Masihi. Al-Quran ada menyebut sebahagian dari kisah ini dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj disebut pembantaian tersebut. Agama Kristian pula datang ke negara Arab melalui penjajahan Habasyah dan Rom. Yaman dijajah oleh Habsyah buat pertama kalinya pada tahun 340 Masihi dan berlanjutan sehingga tahun 378 Masihi. Pada saat itu gerakan penyebaran agama Kristian mulai masuk ke penempatan-penempatan di Yaman. Sebelum itu pada saat hampirnya zaman penjajahan ini, ada seorang lelaki zuhud dan mustajab doanya serta memiliki beberapa karamah datang ke Najran. Lelaki ini bernama Pebimian. Pebimian bacanya. Apabila tentera Habasyah memeluk Yaman sebagai tindak balas terhadap perbuatan Zunuwas, yang ini dah yang 30 ribu dibantai ni, akhirnya Habasyah mengutus pasukannya. Sebab kenapa dia Utopia bukan Rom terus ke Yaman? Ya, bukan Rom terus ke Yaman sebab Utopia ini kerajaan Kristian yang paling dekat dengan Yaman. Jadi orang Rom, yang orang Rom ni bila berkata kepada Raja Habasyah, awak serang dia, kalau awak kalah kita akan datang juga. Sebab kalian yang lebih cepat, lebih dekat lah posisi dia, lokasi ni. Abraham mendapat kedudukan untuk memerintah Yaman. Dia pula menyebarkan agama Kristian dengan berbagai-bagai cara dan ke merata pelosok negeri. Kemuncak aktiviti penyebaran agama Kristian tersebut ialah langkah yang diambilnya untuk membina sebuah Kaabah di Yaman, tepatnya di Son'a ya. Sekarang menjadi tempat sampah ni Kaabah dia. Wallahu alam betul ke tak betul. So, kalau kita tengok dikatakan ada satu bangunan macam tu, persegi 4, agak besar sikit. Dikatakan itu adalah Kaabah Abraha. Sekarang jadi tempat sampah sudah. Wallahu alam betul ke tak betul.
Tapi dia memang nak buat Kaabah kan supaya orang pergi Yaman semua, bukan haji di Mekah. Dia bercita-cita mau mengalihkan perhatian orang Arab agar menunaikan haji ke Yaman dan memusnahkan Baitullah di Mekah. Tetapi Allah telah mengenakan pembalasan yang berupa padah ke atasnya. Ini surah Al-Fil nantinya. Surah Al-Fil. Orang Arab Ghassan juga memeluk agama Kristian. Begitu juga kabilah-kabilah Taglib, Tayyi dan selainnya disebabkan kedudukan mereka yang hampir dengan Rom. Malah ada juga yang setengah Raja Hirah yang memeluk agama Kristian. Ini nama tempatnya. Orang Arab yang menganut agama Majusi pula kebanyakannya ialah mereka yang berjiran dengan negeri Parsi. Dekat-dekat dengan Iran, mereka akan memeluk agama Majusi, penyembah api kan. Agama Majusi bertapak di Irak, Bahrain. Iran kan dekat-dekat kan. Irak dan Iran adalah dekat. Dan masa itu masih ada api yang tak padam-padam beribu tahun tu. Yang nanti padamnya ketika Nabi lahir. Oleh itu mereka yakin sangat agama yang mereka anut adalah agama betul. Maksudnya api itu memang Tuhan mereka lah, sebab tak padam-padam. Nak hujan ke, nak panas ke, angin ke, tak ada angin, dia tak mati. Ketika Nabi lahir, baru mereka terkejut, Tuhan dah mati dah. Yani umur beribu tahun tapi mati. Wallahu a'lam. Tapi selepas tu baru ayah Salman Al-Farisi yang bagian menyalakan api. Bila ada orang nak sembahyang apa semua, dinyalakan apinya. Itu yang Salman pelik tu. Salman Al-Farisi yang menjadi pelik, ini saya yang nyalakan, saya yang padam, saya yang sembah dia. Jadi pelik. Lepas orang nak ibadah dinyalakan, lepas ibadah dia yang padam. Jadi siapa Tuhannya ni? Api ke saya Tuhan? Saya lebih hebat daripada Tuhan, istilahnya. Akhirnya dia pun berkelana kan, mengembara cari agama yang benar, Taurat, berkelana jaya. Berkelana kan. Lepas tu apa nama? Taurat, ada Zabur, lalas Injil, semua menunjukkan kepada arah Madinah nanti, arah Mekah, Nabi Muhammad SAW. Orang Kristian ramai, termasuk sahabat yang jumpa Dajjal. Sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari pun agama Kristian mula-mula dia. Kemudian ada Maryah Kiptiyah. Maryah Kiptiyah isteri Nabi kan. Isteri Nabi yang memiliki anak Ibrahim, yang asalnya Mesir, Kipti Mesir, Raja Mesir. Tapi Ibrahim ni tak lama dia punya usia, berapa, tak sampai 2 tahun dia, 19 bulan kalau tak salah, 19 bulan usia dia. Ketika meninggal siang hari, gerhana, berlaku gerhana. Tapi Nabi memastikan bahawasanya gerhana ni tidak disebabkan oleh kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Gerhana ya gerhana, kebetulan saja. Sebab mereka beranggapan orang, para sahabat, sebab ada kesan lagi kat ni kan, oh ini langit pun sedih ketika Nabi bersedih macam tu, agak-agak. Jadi Nabi menafikan benda ni, tak, langit bukan bersedih, ya memang kebetulan masa itu gerhana. Jadi gerhana itu adalah kerana takdir Allah SWT, Allah yang menentukan, bukan kerana kematian atau kelahiran seseorang. Memang pernah berlaku gerhana juga bertepatan dengan kelahiran seseorang, Hajjaj bin Yusuf. Kenal Hajjaj bin Yusuf? Raja zalim, raja pembunuh para sahabat. Tapi dia hafal Sahih Bukhari. Raja yang zalim. Nanti ada mungkin ini kisahnya. Hajjaj bin Yusuf ni Muslim tapi zalim dia. Suka membunuh, termasuk Sa'id bin Zubair, seorang sahabat. Dia katakan Abdullah bin Abbas juga dia yang bunuh juga. Ramai. Dia pun yang serang Mekah juga, pernah juga dia. Sebab nak ambil sahabat. Dia lahir kemudian gerhana matahari. Bertepatan dengan gerhana matahari. Tapi orang-orang awam jahiliyah, kalau ada orang yang lahir time gerhana, dia ada kelebihan, macam boleh baca benda yang akan berlaku. Sampai pernah ada filem, pernah ada filem yang filem ni budak ni lahir ketika gerhana matahari. Akhirnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kekuatan matahari diserapnya sampai gerhana. Jadi kalau dia geram kepada orang, tengok saja terbakar dengan panasnya matahari.
Itu wallahu a'lam, betul itu ini orang-orang ini saja kepercayaannya. Orang Arab menganut agama Majusi pula, kebanyakan ialah mereka yang berjiran dengan Parsi. Agama Majusi bertapak di Irak, Bahrain dan Hijr dan kawasan-kawasan Teluk Arab yang berdekatan dengannya. Ada juga orang Yaman yang menganut agama Majusi, yaitu semasa zaman penjajahan Parsi. Yaman ni macam-macam agama dia. Mula-mula tak bertuhan, pernah menyembah matahari, menyembah pokok. Kemudian datanglah Majusi menyembah api. Datang Yahudi, agama Yahudi. Datang Kristian, agama Kristian. Akhirnya datang Islam. Sampai kiamat nanti masuk Islam di Yaman. Mengenai agama Sabiah, Sabiah ni ada yang mengatakan penyembah api atau penyembah matahari. Sabiah. Penemuan arkeologi dan cari gali sejarah menunjukkan bahawa ia adalah agama yang dianuti oleh kaum Ibrahim Al-Kaldani. Ibrahim Al-Kaldani ini penganut Sabiah, wallahu a'lam. Ramai juga penduduk Syam dan penduduk Yaman yang mengikuti agama ini suatu masa dahulu. Selepas kemarahan agama-agama baharu seperti Yahudi dan Nasrani, agama Sabiah mulai lemah dan aktivitinya mulai tenggelam. Namun begitu, saki-baki penganut agama ini masih juga kedapatan di mana mereka bercampur dengan penganut-penganut agama Majusi atau berjiran dengan Majusi di Irak dan persisiran Teluk Arab. Agama Sabiah. Sebetulnya memang banyak agama, sampai sekarang pun ada agama penyembah matahari kalau tak silap, Sabiah. Seperti orang Jepun. Orang Jepun agama menyembah matahari. Jadi dia kalau matahari nak terbit, dia solat, kemudian pakai jubah, pakai baju putih semuanya. Ada sampai sekarang rasanya. Tapi saya tak pasti Yaman belah mana. Pernah nampak video dia, tapi tak bagi tahu Yaman belah mana. Kalau di Hadramut rasa tak ada. Wallahu a'lam, tak ada di Hadramut. Cina, saya punya jiran tu, kalau matahari tak naik tu, dia bawa dia mencolok tu semua. Disembah matahari juga. Mungkin sebab matahari ini banyak memberikan kebaikan. Matahari kan kita penyakit kuning tu kan. Kalau budak penyakit kuning disidai, yuk jangan sih. supaya tak ngantuk kali masih dia. Ialah dijemur sekejap kan. Salah lisan tu. Salah lisan. Oh, sebab lisan. Tak, memang sengaja. Jadi kan supaya hilang dia penyakit kuning. Lepas tu tumbuh-tumbuhan pun kalau tak ada matahari layu. Lepas tu kita pun tak nampak, kulit kita pun akan berbeza, cepat tua nantinya. Ya, hitam. Banyak dia punya itu. Kalau matahari cuti bahaya sudah. Sebab nanti matahari minta cuti nanti. Tapi ya pencen juga matahari kan. Kalau dari akhirat pencen dah tak ada matahari dah. Ya, ini selepas mahsyar, matahari itu yang mungkin akhir tugas dia lah. Akhir tugas ketika mahsyar, matahari dah ditarik dekat sangat, berapa batu saja, itu tugas dia. Lepas tu pencen dia. Kalau pencen buat apa? Ibadah. Kan matahari dan bulan ni kan tukar-tukar sip dia, tukar tugas. Jadi kalau ada matahari, sekarang bulan tengah bertasbih. Tapi negara lain ada yang tengah malam sekarang ni. Mungkin kerja kat sana mungkin. Tapi tugas dia kan bertasbih kepada Allah. Dia balik jadi saksi kepada manusia, makhluk Tuhan ni banyak yang buat kemungkaran, banyak ketaatan kan. Kemudian yang siang tukar. Lala sekali Allah bagi dah settle masalah ni, dunia dah habis dah. Kan? Surga, penduduk surga di surga, neraka di neraka. Surga tak ada siang, tak ada malam, yang ada terang saja. Kan? Terang, tak ada siang, tak ada malam. Ya, kalau ada matahari ya tak perlu sudah, surga tak perlu matahari, tumbuh-tumbuhan dengan subur sendiri apa semua kan. Kita tak sakit tu, tak ada sakit tu. Tidur tengoklah, kalau nak tidurlah.
Tak, misalnya kan kalau ada orang nak minta apple kan datang apple kan. Nak minum datang minum. Ya Allah nak tidur aja. Tapi tak ada penat. Tak ada penat, tak ada sakit, kemudian tak ada apa-apa, tak ada tua. Maintain je umur 33 kan. Ingat lagi tak umur 33 dulu? Ingat ya? Itulah masa penduduk surga kan. Cun lagi masa tu. Cun, semua cun. Itu masalahnya. Kalau terus cun tak datang sini nanti. Tak mengaji-ngaji jadinya. Asyik cun, asyik di mall gitu kan. Asyik nak. Itu yang Allah ciptakan tua muda, ada hikmahnya tu. Baik, suasana keagamaan. Agama-agama yang telah disebut merupakan agama yang dianuti oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Agama-agama tersebut telah terpesong dan terpisah daripada ajaran asalnya, baik yang Yahudi, Nasrani, semualah. Orang musyrikin yang mendakwa diri mereka sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim AS sama sekali tidak menjalankan perintah serta menjauhi larangan yang berdasarkan syariat Nabi Ibrahim. Nama saja Yahudi, tapi syariat Yahudi, syariat Nabi Ibrahim tak dilaksanakan. Larangan dia bahkan dibuat juga. Merompak, menipu. Islam sama tak? Islam sama juga, nama dia Islam, tapi merompak juga, menipu juga kan, buat haram juga. Orang-orang pilihan kan. Dan itulah sifat manusia memang. Fitrah itu tak. Kalla innal insana la yatgha, akan lupa, menjadi tertipu. Ar-ra'ahu staghna, ketika mereka melihat dirinya dah tak perlu dah. Sekarang kan dah ada duit, pasangan cantik, rumah besar, kereta besar, tak perlu Tuhan sudah. Nak buat apa Tuhan? Nak beli apa, makan je lah, beli. Nak sakit pergilah ke hospital, pergi panggil doktor kan. Orang-orang kaya kan macam tu. Sehinggalah mereka menjadikan Tuhan tu benda ada tapi dianggap tak ada macam tu, dinomorduakan. Naudzubillah. Kan ramai orang Islam yang seperti ini. Jadi khususnya penganut liberal ya, liberalisme atau yang lain. Tapi saya dikatakan selagi kita hidup manusia tak pernah cukup, tak pernah puas. Jadi kita manusia kan fitrah al-insan dan kata nasib dia berubah. Jadi adakah advokat? Maksudnya tak pernah puas dan lupa tak pernah puas macam tu. Tak, maksudnya memang kita itu syariat yang memberi kita satu panduan kan? Satu panduan, bila ada nikmat ya syukuri nikmat. Orang yang dikatakan orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, bukan nak mengadakan apa yang belum ada. Kita kan sesuatu yang belum ada kita fikir nak ini, akhirnya tak cukup kita. Bukan menikmati sesuatu yang dah ada, ya sudah ada ini. Akhirnya menjadi sifat tamak tadi. Sifat tamak. Tapi sebetulnya orang yang bijak adalah orang yang boleh memanfaatkan dan menikmati apa yang dia ada. Bukan dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang belum ada. Keduniaan ya. Keduniaan bukan tentang ibadah. Sebab kita tak ada puasnya. Kita mungkin ada yang gaji 2,000, ya cukup sebetulnya. Tapi nak juga dia rumah yang atas lagi. Akhirnya betul naik 4,000. 4,000 lagi tak cukup lagi rumah tu. Kena upgrade juga, kereta juga, keperluan juga, makan juga, lain-lain. Pergi kedai dah lain dah. 6,000 tak cukup lagi, 7,000 tak cukup. Tak pernah cukup. Tapi kalau ada qanaah, insya-Allah cukup saja. Baik. Orang musyrikin yang mendakwa diri mereka sebagai pengikut agama Nabi. Bukan. Mereka mengabaikan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang terkandung dalam syariat Nabi Ibrahim AS. Lantaran itu banyak kemaksiatan berlaku dalam kalangan mereka, kalangan Yahudi. Dengan silih bergantinya masa, maka lahirlah amalan dalam kalangan mereka apa yang diamalkan dalam kalangan para penyembah berhala, yaitu adat resam dan tradisi yang berbentuk khurafat. Ini memberi kesan yang mendalam kepada kehidupan sosial, politik dan keagamaan.
Agama Yahudi telah terpesong menjadi agama yang bermegah-megah dan alat untuk kuasa daripada dulu sudah. Para pemimpinnya menjadi tuhan-tuhan. Rahib-rahib dia kan menjadi tuhan. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan rahib tu mereka akan ikuti walaupun tak sesuai dengan kitab ajaran mereka. Maksudnya bukan menyembah rahibnya, menyembah ulamanya. Bukan menyembah ulama. Maksud menyembah ulama itu adalah mengikut apa yang dikatakan ulama walaupun tak sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, dengan Zabur atau Taurat tadi. Kan ramai orang Islam pun ada sekarang ni. Tok guru ni cakap apa pasti betul sudah walaupun bercanggah dengan syariat. Taksub istilahnya. Taksub kan. Ini bahaya ni taksub. Itu termasuk penyembah tok guru dia. Tok guru. Ya. Baik. Qanaah sebenarnya apa Ustaz? Merasa cukup. Qanaah merasa cukup. Merasa cukup qanaah. Itu ada yang kalau beritahu kita kalau nak berguru seorang saja, tak boleh ramai. Sana Ustaz. Oh, yang ada perkataan macam tu, seorang ya. Baik, guru ni memang banyak jenis ya. Ada Syekh Muallim. Syekh Muallim yang pengajar lah, yang mengajar-ngajar fikah, tauhid. Ada Syekh Muallim, ada Syekh Futuh. Syekhul Futuh ni syekh yang boleh membuka kefahaman kita tentang agama dan membuka kita untuk rajin ibadah. Syekhul Futuh. Kemudian ada Syekhul Murabbi. Syekhul Murabbi ni syekh yang mendidik kita dan mengawal kita dalam ibadah kepada Allah. Syekhul Murabbi. Syekhul Murabbi ni tak mesti orang yang kita nampak. Tak mesti orang yang kita nampak. Maksudnya bukan yang kita selalu duduk dalam majlisnya. Kadang Syekh Murabbi ni kita jumpa sekali atau berapa kali macam tu, ya kan? Tapi dia, perkataan dia bila kita dengar, kita semangat nak mengamalkan. Kemudian kalau kita tinggalkan amalan tadi, ada teguran mungkin melalui mimpi atau teguran melalui satu peristiwa. Kita teringat kata syekh, itu seakan-akan syekh ini adalah murabbi yang mendidik kita. Syekhul Muallim kita boleh tahu kan. Syekhul Muallim ni kita boleh tahulah. Oh, guru kita ini contohlah Ustaz Azian, siapa-siapa ustaz-ustaz ni. Kemudian Syekhul Futuh kita tak tahu. Syekhul Futuh ini selalunya orang yang berpangkat tinggi, dah istiqamah di jalan Allah SWT, zuhud, wara' macam tu. Kemudian yang Syekh Murabbi ini pun tidak diketahui juga. Syekh Murabbi ini tak tahu. Kalau ada orang mengaku saya murabbi awak, bukan dia maksudnya. Syekh sendiri dia bukan tak tahu, tapi dia tak akan bagi tahu. Oh, kalau disebut tu maknanya pure lah, tak betul Ustaz. Kebanyakan tak betul lah. Kalau saya cakap saya murabbi antum semua, itu tak betul memang. Kalau saya cakap memang tak betul. Syekh Murabbi ni selalunya mengawal kita. Kita ada ta'alluq qalbi, ta'alluq hati tu ta'alluq. Kemudian kalau kita contoh kan, dia suruh kita tahajud. Iyalah, sedar kita tak tahajud kan. Maksudnya mula-mula tu tak pernah pun tahajud. Dia cakap kita suruh tahajud, terketuk pintu hati ni. Akhirnya nak tahajud. Tahajud pernah tinggal, rasa malas, syekh tu datang. Bukan datang mesti cakap saja, nampak muka dia saja kita dah, oh iya, tak tahajud saya malam tadi. Jadi macam mengawal ibadah kita. Itu ada juga. Dan yang paling mujarab untuk dapatkan Syekh Murabbi ini, solawat. Perbanyak solawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau solawat ke atas Nabi, banyaklah berkat dia kan. Termasuk berkatnya itu memberikan kita kekuatan atau satu perintah untuk buat taat. Bukan satu perintah, tapi satu dorongan. Kekuatan dan dorongan kita untuk buat taat. Orang yang suka salawat, dia suka buat baik. Kalau orang yang tak ada syekh murabbi, banyak salawat, insya Allah Nabi terus jadi murabbi dia. Dan Habib Zain
bin Ibrahim bin Sumait, ulama Madinah, ahli sunnah wal jamaah di Madinah sampai sekarang yang masih hidup ini, dan mewasiatkan untuk banyak solawat memang di akhir zaman. Kenapa tak la ilaha illallah? La ilaha illallah adalah zikir yang afdalul zikri, zikir paling utama. Tapi masalahnya kalau kita ucap la ilaha illallah, kita tak renungi kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ia kurang faedah dia nantinya. Kan kita cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu je lisan saja. Tapi kalau selawat kan pasti diterima. Orang yang rajin selawat, insya-Allah bukan sakat doa mustajab, banyaklah fadilah atau keutamaan selawat. Termasuklah orang ni akan diarahkan istilahnya. Ada yang akan mengarahkan dia kepada jalur kebaikan. Kepada jalur kebaikan selawat. Kalau dulu Syekh Murabbi, Syekhul Futuh itu senang nak dapat, sebab para aulia nampak, sekarang ni tak nampak. Kan Sahibur Ratib Atos, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ni, kan ada murid bernama Syekh Ali Baros kan. Kalau Syed Umar Al-Atos ni dia katakan, siapa yang berfatihah, membaca Fatihah kepadaku tapi tak baca Fatihah kepada Ali Baros ni, maka saya tak terima Fatihahnya. Oleh kebanyakan kata Ratib Atos, bila hati Syedina Sayyidina Ratibil Qutbil Anfas dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Syekh Ali bin Abdullah Baros, itu diikutkan. Ini Syekh Ali Baros ni berpuluh tahun ikut Habib Umar Al-Atos. Pernah satu masanya Syekh Ali Baros ni belajar dengan Habib Umar Al-Atos. Lalu sekali ada orang masuk untuk pintu, orang Badui, orang asli macam tu. Dia cakap, "Ya Habib, saya tobat kepada Allah. Tunjukkan saya kepada Allah." Macam tu. Dia nak tobat, tunjukkan saya kepada Allah. Isi ilmu lah bagi saya belajar apa semua. Akhirnya ketika tu, baik, awak dah sampai kepada Allah. Cakap macam tu je Habib Umar Al-Atos. Sebab hatinya bersih. Jadi Habib Umar Al-Atos ni, ini mungkin tak boleh, mungkin ada yang tak percaya, tapi percaya tak percaya ceritanya macam ni juga. Didoakan, ya Allah isi dada dia dengan keimanan dan keilmuan. Akhirnya terus dia jadi tahu tentang ilmu agama syariat, terus menjadi ahli ibadah dia. Syekh Ali Baros mengatakan, wahai guru, saya ni dah belajar lama tapi tak buka-buka ni macam mana ni. Kau sabar dulu, engkau belum masanya, belum waktunya. Sebab orang ni memang lurus, bersih hati apa semua, Allah terus bagi. Doa. Itu orang-orang dulu. Habib Umar Al-Atos ni termasuk guru daripada Imam Haddad. Jadi ada sambung-sambung lah ke Imam Haddad. Dan Habib Umar Al-Atos, guru dia siapa? Guru dia Habib Husain bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Datuk Habib Umar. Bin Syekh Abu Bakar Salim pula, Husain tu anak Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, guru dia adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Nanti sambung-sambung terus kepada Nabi lah. Ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad dia. Ratib, banyak ratib atas, wirdul latif semua kan. Yang sangat-sangat digalakkan adalah wirdul latif tu kan. Wirdul latif, kalau boleh kita buat ratib haddad pun istiqamah. Ratib haddad dan wirdul latif dan ratib haddad. Sama lah, kalau rajin ya dibaca semua. Kalau rajin pagi tu wirdul latif kan, ada apa nama? Lepas wirdul latif kan ada doa Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya adimah sultan dan qadimal ihsan. Kemudian dibaca wirid syakran. Wirid syakran tu baca sekali, Allahumma inni ahtatu bidar bila tulu masyaallah sampai akhir tu. Kemudian wirdun nawawi, ada wirid nawawi kalau rajin. Kalau di Jakarta dulu sambung lagi dengan Ratib Al-Atos. Ratib Al-Atos dia orang baca 2 kali sehari. Itu yang rajin lah, kita tak rajin ya. Paling kurang wirdul latif kan. Yang istiqomah, yang tak berat, wirdul latif dulu. Wirdul latif kan baca 2 kali, pagi dan petang kan. Baik, sikit lagi ni. Di pesantren mungkin boleh macam
kita macam perempuan ni lebih baik ni kasih buat fikir dia ni. Kita tampak bila akan saya baca lagu kan. Bolehlah kerja sekarang kat pesantren tu memang itu kerja orang tak baca dia Ustaz. Pesantren, sebahagian pesantren pun tak baca semua selalunya. Di tempat sebahagian pesantren tu baca Wirdul Latif sekejap kan. Kalau pelajar-pelajar ni baca laju je, berapa minit dah habis, 7 minit dah habis. Dia lebih digalakkan kepada belajar. Sebab tujuan dia orang kan belajar agama. Jadi belajar surah, belajar ini. Kalau Zuhur nanti baca Hizib Nasr tu. Hizib Nasr Imam Haddad. Hizib Nasr ni hizib kumpulan zikir untuk pertolongan lah. Nasr, An-Nasr pertolongan. Selalunya kalau orang nak gaduh, nak perang dengan orang kafir, baca hizib ni selalunya. Jadi sampai dia macam tertampul laju boleh Ustaz 5 minit macam tak ada tartil tu. Okey Ustaz, boleh. Dia tak terima macam tu. Tartil. Tak ada Tajwid. bukan tak ada laju kan. Okey Ustaz. Ya laju maksudnya bukan seperti mantra pula. Tak juga bahasa Arab tapi laju kan. Jadi dia orang kan faham arti dia. Dia orang faham artinya. Tapi yang elok memang kita baca, kita faham, kita resapi arti itu. Allahumma ya Allah ya Azimah Sultan misalnya. Maharaja yang agung misalkan diresapi satu-satu. Kan anak muda ni dia punya otak tu lain kan, dia laju sikit. Kalau kita dah slow dah, kita dah kurang. Anak muda lebih cepat menghafal kan. Kalau dah orang berumur lebih memahami, kefahaman tu lebih mendalam nantinya. Boleh. Memang digalakkan baca makna dia. Bahkan Al-Quran pun seperti itu juga. Tapi kita tak sabar kalau Al-Quran baca satu muka surat kita tak tahu arti dia. Kan digalakkan baca arti dia juga. Jadi kita boleh mentadaburi, memaknai artinya. Tapi tak ada orang nak sabar. Wah lama baca je, akhirnya tak faham. Oleh sebagian ulama pun ada seperti itu juga. Baca Al-Quran satu ayat saja baca Al-Quran, tapi dia baca tafsiran dia, bukan arti dia, tapi tafsir dia satu ayat. Jadi kadang Al-Quran satu tu dia tak hatam sampai 20 tahun. Yang bacaan khusus untuk dia orang hatamkan ada, ya ikut zikir dia orang. Ada yang yang satu hari dia boleh hatam kan, jenis-jenis ada seminggu. Paling kurang kita sebulan sekali lah hatam. 1 bulan sekali hatam. Yang mana lebih afdal? Baca untuk khatam ataupun baca tentang tadabbur? Yang afdal, kalau afdalnya dua-dua. Kalau nak satu ya yang hatam tu sudah. Banyak hatam. Soalan berbalik ke tadi Ustaz kata yang orang itu dah macam dah terikut ni lahirnya ke apa benda ni Ustaz kata tadi. Tapi selalu kita ni bila kita buat majlis tiba kan elok tiba macam ni macam ni berkah itu kita boleh percaya bukan? Tak ada masalah, itu bukan yang tak boleh kan yang menganggap sial tu. Sial je. Tiaroh kan, tiaroh dalam bahasa yang kita baca hari tu. Tiarah ni menganggap sial. Orang hujan ni celakalah kalau hujan. Itu tak boleh. Kalau menganggap hujan tu berkah, ya tak ada masalah, memang sunnah kan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau nak cakap boleh. Tapi itu fadilah tu memang daripada Nabi ya. Ada yang daripada Rasulullah SAW. Seperti doa sifat itu kan 7 kali oleh Nabi. Jadi kalau nak baca sekali ya dapat fadilah juga. Tapi eloknya ikut panduan tu. Sebab itu panduan istilahnya nak senang cakap tu dokter lah. Dokter kalau bagi obat kan ada yang diminum 2 kali sehari. Ada yang minum satu obat saja. Ada yang minum 2 kan macam tu kan. Jadi kalau kita ikut ya insya Allah cepat dapat dia punya kelebihan atau keutamaannya. Itu Wirdul Latif tu. Wirdul Latif tu wirid yang ringan Imam Haddad. Imam Haddad ada lagi satu wirid, Wirdul Kabir nama dia.
Pernah dengar tak? Wirdul Kabir. Wirdul Kabir ni dibaca hampir 2-3 jam sekali baca. Itu Wirdul Kabir. Itu wirid Imam Haddad sendiri. Itu memang tak boleh lah, orang awam tak boleh. Wirdul Kabir ni banyak fadilah dia. Wirdul Kabir. Al-Latif. Besar lah kan, wirid besar. Kemudian mereka menghukum sama manusia, mengongkong dan mengambil tindakan walaupun berdasarkan syahwat sangka maupun buah mulut. Matlamat mereka ialah untuk mendapatkan harta. Mereka tidak peduli sekalipun sekiranya agama hilang. Kekufuran yang berleluasa atau ajaran-ajaran yang dikhususkan oleh Allah terhadap agama itu, perintah Allah agar manusia mensucikan agama dipersenda. Agama Kristian juga telah kembali menjadi agama penyembahan berhala yang sukar difahami. Akhirnya ada patung-patung tu kan, Trinity tu. Agama ini tidak mewujudkan gabungan antara Allah dengan manusia. Orang Arab yang menganut agama ini tidak mendapat kesannya yang hakiki dalam jiwa mereka disebabkan ajarannya yang jauh dari cara hidup orang Arab, yang mana mereka tidak mampu untuk meninggalkan cara hidup yang telah biasa bagi mereka. Agama-agama lain dalam kalangan orang Arab adalah sama keadaannya seperti keadaan orang musyrikin disebabkan mereka mempunyai perasaan, akidah dan adat rasam yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan orang Kristian pun yang mengampuni bukan Tuhannya tapi padrinya kan. Kalau kita buat dosa, kita mengaku datang ke gereja, ada tempat pengakuan dosa, nanti kalau padri itu minta duit, bagilah duit, nanti diampuni nanti. Jadi sebagai lebih kurang dengan musyrikin. Orang musyrikin kan berhala tu perantara Tuhan kan. Yang ini padri dia perantara Tuhan dia. Kalau yang Muslim, kalau Islam rasanya tak ada lah. Ustaz, tolong maafkan saya buat dosa besar kepada Allah, tolong maafkan saya, tak ada macam. Ya kalau salah ke Ustaz mungkinlah sesama manusia, tapi kepada Tuhan yang minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Alhamdulillah kita bersyukur kita dijadikan orang beriman dan orang Islam. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa mengekalkan iman dan Islam kita dan menyempurnakan iman Islam kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla tahulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Ada salah silapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.